berlaku. Perdana Menteri kita antara yang kuat menentang. Israel sekarang mengugut, dia kata, kalau sekiranya benda ini berlaku, desakan ini berlaku, nanti Malaysia yang akan rugi. Lawan, tetap lawan. Balik pada cerita Mahathir, tuan-tuan. Okay. Pada tahun 2018-2019, pada waktu itu kita ada konflik. Kita dah lama konflik dengan pasal isu batu putih ni. Saya dengar cerita batu putih ni, tuan-tuan, sejak saya di sekolah menengah lagi kot. Ke sekolah rendah lagi saya dah dengar cerita konflik tentang batu putih ni. Sejak zaman Mahathir jadi Perdana Menteri dulu. So apa yang berlaku sewaktu zaman Pakatan Harapan, sewaktu dia jadi Perdana Menteri, dia telah mengarahkan Apandi Ali pada waktu itu Peguam Negara untuk pergi garden leave. Garden leave ni cuti secara paksa selama 4 hari. Dan pada waktu itulah dia telah mengambil keputusan secara seorang diri untuk tidak meneruskan rayuan apabila batu putih kalah di Mahkamah Antarabangsa. So, Apandi Ali menjawab dan mendedah dan mengantuikan Mahathir. Apandi sahkan tidak dirujuk batal rayuan isu batu putih. Bekas Peguam Negara Tan Sri Apandi Ali berkata beliau tidak dirujuk oleh Mahathir ketika hendak kerajaan menarik balik permohonan membatalkan keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa menganugerahkan batu putih kepada Singapura 6 tahun lalu. Beliau juga mengesahkan apa yang didedahkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Azlina berhubung isu batu putih adalah benar. Apa yang didedahkan adalah benar. Saya tak mahu komen lebih, tapi saya bersedia untuk memberi keterangan kepada Suruhanjaya Diraja yang diketuai oleh Ketua Hakim Negara. Okay. Saya Peguam Negara ketika itu, tetapi semasa Tan Mahathir buat keputusan, beliau tidak pernah merujuk kepada saya sebagai Peguam Negara. Malah pada masa itu, saya telah dipaksa bercuti selama 30 hari, bukan 4 hari oleh Ketua Setiausaha Negara pada masa itu. Semasa saya berada dalam garden leave itu, perkhidmatan saya ditamatkan sebelum habis tempoh bercuti, katanya. Muhammad Effendi dilantik sebagai Peguam Negara pada 2015, kemudian diambil alih oleh Tan Sri Abdul Ghani Patail yang ditamatkan khidmat kuasa pada 27 Julai tahun sama sebab kesihatan. Kemudian Muhammad Effendi ditamatkan kerajaan pada Jun 2018. Kemudian beliau digantikan oleh Tommy Thomas. Dan kes tentang dia dipecat itu, Muhammad Apandi Ali tuduh Tun Mahathir punca dia dipecat. Okay. Alright. Bekas Peguam Negara Tan Sri Muhammad Apandi mendakwa. Hilang pula. Mendakwa bahawa bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad membentuk pandangan negatif dan jahat terhadapnya sehingga mendorong kepada penempatan kontrak perkhidmatannya sebagai Peguam Negara pada 2018. Didorong dengan tekad itu, katanya khidmatnya ditamatkan secara tidak mengikut perlembagaan yang tidak sah. Pelantif, sebab disaman Muhammad Effendi pergi saman Mahathir, menegaskan akan mengemukakan bukti bahawa defendant pertama Dr. Mahathir membentuk pandangan negatif dan berbisa terhadap pelantif sehingga membawa kepada pemecatannya. Bekas Peguam Negara itu berkata beliau akan mengumpulkan bukti bahawa peranan Di-Pertuan Agong tidak diambil kira atau diketepikan oleh Mahathir terhadap pemecatan beliau. Jadi, RCI sekarang ditubuhkan tentang perkara ini. Mahathir tersepit, tuan-tuan. Dia macam ni. Dalam pada dia nak mengelakkan diri, dia rasa bahawa dia bersih, cekap dan amanah sebagainya. Dia mungkin kita tak nak sabitkan dalam isu rasuah tu agak payah sebab saya kata kelicikan dia. Tetapi belum tentu dia akan lepas dalam isu RCI ini. Saya pernah kata, tuan-tuan, benda ini kalau betul sabit kesalahan, ini satu treason, penderhakaan. Ini satu penderhakaan tau. Dia bukan calang-calang punya hukuman, dia bukan macam jenayah biasa tu. Kalau penderhakaan ni, kalau kita tengok semalam kan, yang lelaki Israel tu kan dengan 2 orang tu berdepan dengan hukuman mati tau. Berdepan dengan hukuman mati. Lelaki Israel pasangan suami isteri berdepan hukuman mati jika sabit kesalahan, KPN. Okay. Gambar pasport Shalom Aviatan seperti yang dilaporkan media Israel dan 6 pucuk pistol bersama 200 peluru hidup dirampas semalam. Lelaki Israel dikenali sebagai Shalom Avitan dan pasangan suami isteri warga tempatan yang disyaki membekalkan senjata berkenaan bakal berdepan hukuman mati jika sabit kesalahan. Ketua Polis berkata, kertas siasatan terhadap mereka dibuat mengikut Seksyen 7 Akta Senjata Api penalti lebih berat 1971.
Sebelum kita ini, Shalom ditangkap pada 27 Mac. Siasatan dijalankan mengikut akta pasport kerana sebagai warga Israel telah memasuki negara ini menggunakan pasport Perancis. Namun siasatan kini dijalankan terhadap kesalahan lebih berat, iaitu pemilikan senjata api. Sebab ada orang tanya, macam mana Malaysia boleh membenarkan orang Israel masuk dalam negara kita? Dia tak guna pasport Israel ngang. Aku sebut ngang kan. Dia guna pasport Perancis. Macam mana pula dia guna pasport Perancis? Kau tengok cerita James Bond tak? Kau tengok tak cerita-cerita tu? Pasport ni boleh dibuat, boleh dipalsukan. Okay? So dia telah menggunakan pasport tersebut untuk masuk dalam negara kita, untuk melakukan aktiviti. Dan maklumat yang kita dapati sebenarnya, ia berlaku kerana ada cubaan, kerana semangat dan juga keberanian PMX menentang Israel. Yang ini kita risaukan, tuan-tuan. Sekarang ni kita sudah ada pemimpin yang lantang dan berani menegur Barat dan juga menegur apa yang berlaku di di Palestin. Semalam lebih 30,000 orang pengeboman yang berlaku semalam kedua hari lepas berlaku. Perdana Menteri kita antara yang kuat menentang. Israel sekarang mengugut, dia kata, kalau sekiranya benda ini berlaku, desakan ini berlaku, nanti Malaysia yang akan rugi. Malah Khalid Nordin sendiri mengatakan Malaysia menerima serangan 3,000 setiap hari. Tapi Awesome TV dengan kebangangan dia, kan, Awesome TV ada juga 2-3 orang pergi forward Awesome TV itu dekat aku. Dia kata Khalid Nordin mengatakan 3,000 serangan cyber berlaku. Jadi Khalid telah mengatakan supaya padu itu dibatalkan. Mana ada Khalid Nordin cakap macam tu? Kan? Khalid Nordin tak cakap macam tu. Tapi macam mana Awesome TV boleh kata macam tu? Saya sarankan supaya Khalid Nordin tolong saman Awesome TV, boleh tak? Khalid Nordin pula. Yalah, Muhammad Nordin lah. Muhammad Khalid Nordin, Menteri Pertahanan, tolong saman Awesome TV. Boleh tak tolong saman Awesome TV? Okey. Apa sebenarnya kenyataan daripada Khalid Nordin? Kita baca. Malaysia terima 3,000 serangan cyber setiap hari, Muhammad Khalid. Sistem Pertahanan Negara menerima kira-kira 3,000 serangan cyber setiap hari. Setelah Malaysia menyatakan sokongan terhadap Palestin. Beliau berkata serangan melibatkan pelbagai pihak bertujuan mengintip pergerakan Malaysia terhadap konflik yang berlaku di Gaza, maka malah turut menggodam sistem pertahanan negara. So dia kata 3,000 sehari, maka itu adalah akan menggugat kita punya padu bermasalah nanti. Tak ada kena-mengena disebut padu pun. Itu Awesome TV je cakap. Ini 3,000 Khalid kata. Rafizi kata daripada Januari lebih 2 juta cubaan tembusi keselamatan padu setiap hari. 2 juta. Khalid sebut 3,000. Untuk padu sahaja 2 juta cubaan dilakukan setiap hari. Daripada Januari sampai sekarang cubaan tersebut tidak berjaya. Kan? Yang ni Khalid sebut 3,000. Rafizi kata untuk padu saja. Padu saja 2 juta sehari. Tak berjaya. Tak berjaya. Jadi itu saya kata, tuan-tuan, dia orang akan cuba untuk rosakkan kita. So dia tak boleh rosakkan sebab dia tahu PMX ni macam ni. So dia nak jatuhkan PMX macam mana? Geng-geng ni saya nak cerita konspirasi teori dia. Dia akan letakkan, okey, tuan-tuan tahu tak macam mana siapa sebenarnya yang menaja Osama bin Laden? Siapa sebenarnya melatih Osama bin Laden? Yang melatih Osama bin Laden dahulu, yang melatih Taliban adalah CIA. Kenapa? Pada masa itu perang dingin di antara Amerika dengan Rusia. Rusia pada masa itu menyerang askar-askar dan juga menyerang kawasan Afghanistan. Untuk memastikan bahawa Rusia ini tak boleh advance, maka dia latih tentera-tentera Taliban dan latih antaranya Osama bin Laden. Senjata-senjata mereka adalah senjata-senjata yang dibekalkan oleh Amerika Syarikat. Tak percaya, tonton tengok cerita Rainbow 3, Rainbow 3. Kan masa tu dia tolong geng-geng Taliban. Jadi apa yang berlaku adalah akhirnya bila ada konflik 9/11, dia pergi serang Afghanistan, disalahkan Osama bin Laden. Itu jadi kambing hitam. Jangan terkejut kalau perkara yang sama diorang nak lakukan dengan negara ini untuk jatuhkan PMX. Saya tak sebut Amerika, tapi siapa di belakang Amerika? Siapa yang membekalkan intelijen dan kekuatan-kekuatan? Dan mereka ini dia berani diletakkan assassin. Mungkin assassin itu untuk PMX, mungkin untuk orang lain, wallahualam. Tetapi dalam masa yang sama, tuan-tuan, siapa kata
yang dalam social media ini, yang dok letakkan apa orang kata, yang nak pergi bantai PMX, yang dok timbulkan isu setiap minggu ni. Tuan-tuan perasan tak? Setiap minggu ada isu agama. Isu apa orang kata, isu stokin, kemudian isu tilawah, kemudian isu apa lagi? Ada banyak isu setiap minggu bulan Ramadan ni. Siapa kata bukan mereka yang sebenarnya menaja, tetapi secara tidak diketahui duit itu datang daripada Israel, tetapi secara tidak diketahui walau dia ambil, dia ingat dia berjuang untuk Islam. Sebab apa? Tindakan dan kata-kata tegas PMX kita. Tuan-tuan jangan terpedaya bila disebut Dajjal moden kan. Dia ada Dajjal besar. Dajjal besar tu belum lagi. Ni ada Dajjal kecil, tuan-tuan. Dan Dajjal, tuan-tuan perasan tak? Dajjal ni, tuan-tuan perasan? Dajjal ni, dia tak pernah ajak kita buat jahat. Dajjal ni janjikan syurga, janjikan keindahan, betul? Dia janjikan syurga, dia macam mana orang boleh percaya pada Dajjal? Kalau Dajjal tu datang muka dia jahat, muka dia muka bengis, ada parut kat sini, orang nak percaya? Tak. Dajjal tu datang dengan muka yang baik, mungkin berserban, mungkin bertasbih, mungkin mulut dia astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Mungkin dia mengucapkan kata, mungkin. Ini bukan Dajjal besar, saya tekap kata Dajjal kecil. Kenapa? Untuk entice, untuk menggoda kita. Tengok cerita Rainbow Tree cukup lah. Tuan-tuan tengok cerita Rainbow Tree. Dia pakai serban, dia kawan dengan tribe, dia jadi sebahagian daripada tribe tersebut. Untuk tujuan apa? Sebab dia nak jatuhkan musuh dia. Dan dia gunakan kita. Tapi bila kita dah tak berguna, satu hari nanti dia akan topple kita. Dia nak letakkan orang yang salah kerana dia tahu akan ada orang yang benar. Itu risau sebenarnya keselamatan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Kita doakan je lah. Semoga beliau diberikan perlindungan, dan semoga sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan negara kita juga dilindungi. Dan kita ada pemimpin yang sangat baik sekarang ini, tuan-tuan. Kita ada pemimpin yang sangat baik. Dan pemimpin ini, kalau kita sebagai rakyat, kita kena sama-sama pertahankan beliau. Kita anggaplah walaon ini yang menebarkan fitnah ini ejen-ejen Zionis. Ejen-ejen Zionis yang nak merosakkan kita. Di sebelah saya ni, di sebelah ini adalah critical thinking, practical class. InsyaAllah ramai yang dah register, tapi ada lagi space. Anak-anak muda tolong galakkan, mak bapak tolong bagi anak-anak anda datang kelas saya ni. Kita bercakap tentang critical thinking. Kita bercakap tentang bagaimana berfikir, bagaimana kita berfikir secara kritikal. Bagaimana kita nak menyoal, bagaimana kita nak menjawab soalan, bagaimana kita nak berdebat, bagaimana kita nak rationalize satu-satu isu, bagaimana kita nak bercakap secara publik. Okay?